seorang anak yang nak kahwin. Biasa sangat mak dia cakap, ayah dia cakap, hang ni nak kahwin, cara macam ni memang tak layak lah. Dengan perangai macam ni, dengan sikap macam ni, dengan bangun tidur lewat, dengan tidak ada gini-gini. Tak. Bahagian yang perempuan pun sama. Mak dengan abah dia pun cakap sama juga. Tapi yang peliknya bila sudah kahwin, dia saling lengkap melengkapi. Ada yang lebih rajin pada mak dengan bapak dia, lebih rajin daripada mertua dengan keluarga mertua dia. Masjid selalu pergi, berjemaah selalu buat. Kita pun jadi pening kata, jauh beza. Kematangan tu ada, tekad tu ada, semangat tu ada. Dia berubah sakang. Tengok. Sebab suami melengkapi isteri, isteri melengkapi suami, dihidayahkan oleh Allah, dan dia jadi baik, jadi hebat. Pada asalnya hak ni tak, hak tu tak, tapi bila dah jadi gitu, jadi hebat. Nampak tak? Nampak satu. Allah tunjuk. Ini lengkap melengkapi dengan izin Allah. Sementara lagi dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi pada dia. Berlaku tak macam tu? Berlaku. Kita tengok seorang pemimpin, kita pun rasa, hai, berat pemimpin ni, boleh ke tak tahu, okey ke tak tahu. Dia nak pimpin ni, percaya ke tak? Sama ada pimpin surau, pimpin masjid, pimpin kampung, pimpin jabatan, pimpin persatuan, pimpin NGO, macam-macam pimpin lah. Termasuklah pimpin-pimpin yang kita kata hak besar-besar dan semua. Jadi ya ke tak ni? Kita tanya, ya ke tak ni? Okey ke tidak ni? Jadi susah pemimpin tu. Tapi kita tengok pemimpin tu, Masya Allah, dia ni bukanlah orang yang baik sangat, bukanlah orang yang hebat sangat, tapi wujud kepadanya keikhlasan, wujud kepadanya kesungguhan, wujud padanya hubungan dengan Tuhan. Kemudian dapat pula kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang beri sokongan dan dokongan yang baik ini bersama dengan dia. Akhirnya kita tengok dia telah memimpin, adalah dia seterbaik. Tidak ada seorang pemimpin yang hebat di muka bumi melainkan dia mempunyai senaraian pembantu-pembantu yang hebat. Baca sejarah Rasulullah SAW, dia ada sahabat yang luar biasa. Kerja tu bukan kerana kerja antara buruh dengan kuli dengan majikan, tapi kerja tu di atas dasar cinta. Kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tak tengok seseorang itu cinta kepada seseorang lebih daripada sahabat-sahabat Muhammad cinta kepada Muhammad. Tengok Rasulullah SAW yang Allah sediakan barisan yang ada bersamanya, menggegarkan dunia, mengasaskan satu tamadun yang dulu tamadun fizikal, sekarang tamadun human capital, modal insan yang kekal, yang nampak hidup, yang tidak jumuk, yang tidak kita kata mati, tapi dia hidup, dia selesa, dia kuat, dia gagah, dia hebat. Hasilnya apa? Ada pembantu-pembantu yang setia, yang hebat, yang berjaya. Akhirnya kita tengok naik. Orang sebut mak kilau lah ni, sama juga. Kalau kita tengok, ada pembantu-pembantu dia menyebabkan dia berjaya. Kira berjaya lah. Tengok. Itu nombor 2. Nombor 1 saya kata dia lengkap melengkapi antara suami isteri sebagai contoh.
Yang kedua, macam kerja ni ada pembantu-pembantu yang setia, yang lengkap melengkapi, yang kita tengok berjaya. Itu nombor 2. Nombor 3, Allah tutup aib seseorang tu. Ini obat yang paling mujarab. Cubalah. Allah tutup aib seseorang tu. Hang cakaplah apa pun, peranganlah apa pun, tapi kalau hang buat macam ni, insya-Allah. Tapi janganlah melampau hak lain. Orang puji awak. Apa dia? Awak selalu buat baik kat orang. Dan antara yang buat baik, yang paling baik sekali, salah satunya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, beri makan orang. Beri orang makan, bukan beri makan orang. beri orang makan. Beri orang makan. Sifat pemurah, hak ni paling besar sekali. Ada seorang pemurah zaman Nabi. Sebelum Nabi sikit, dia pemurah sangat. Namanya Hatim. Nama dapat anak cucu boleh beri nama Hatim. Hatim At-Tai. Hatim At-Tai. Sehingga kalau orang Arab nak sebut pemurahnya Hatim, orang akan kata kajudi Hatim. Seperti pemurahnya Hatim. Pemurah sangat. Orang mari rumah dia, kambing. 5 orang pun kambing, 3 orang pun kambing, 10 orang pun kambing, 20 orang pun kambing. Menyebabkan kambing dia dalam kandang tu habis duk belanja ke orang. Habis kambing. Kambing habis. Orang mari lagi. Allah. Tak ada apa. Orang mari lagi. Bila orang mari lagi, kambing habis. Dia ada kuda yang dia buat naik. Kuda kesan. Semelih kuda tu. Akhirnya orang panggil kajudi Hatim. Pemurah tak dia? Jadi orang puji. Ada riwayat menyatakan pemurahnya dia pemurah yang amat sangat. Satu hari datang orang Badui nak temu dia, nak minta dengan dia. Dia tak layan. Ayah. Orang Badui itu pun jalanlah kat lain. Bila jalan kat lain, akhirnya orang Badui itu temu dia balik. Dia pergi tengok orang Badui itu, dia usul sebab dia orang baik ni, dia pergi tengok. Dia pun tanya, tadi kamu minta dengan siapa? Orang Badui itu tak perasan dah dia. Dia kata minta dengan Hatim. Macam mana Hatim? Oh, bagus. Bagus kata. Orang yang paling baik Hatim lah kata. Hatim pun cakap dengan dia, mu tahu tak siapa Hatim? Tahulah, dia memang pemurah benar. Tadi kau temu dia bagi tak? Bagi. Hei, bagi macam mana? Dia tak bagi tadi. Jangan tipu. Dia tak bagi. Betul, dia tak bagi. Tapi kalau aku kata Hatim ni kedekut, seorang pun tak percaya kat aku. Seorang pun tak percaya kat aku, sebab aku tahu dia orang baik. Hatim kata betul, tengok. Itu saya nak kata sakha, pemurah. Jadi akhirnya tak ada. Dia ada 2 tu Syekh. Pemurah, buat-buat pemurah. Buat-buat pemurah ni susah. Biasanya orang yang buat-buat pemurah ni
dia berskala. Cerita Hatim, dia mati. Ni dalam versi lain lah. Bila dia mati, adik dia tengok macam tu, adik dia kata aku nak jadi macam Hatim lah. Adik dia pun buat pemurah. Jamu orang ni, orang kata oh hebat adik Hatim, macam Hatim juga. Sebab dia nak macam Hatim. Dia temu mak dia. Mak dia tengok dia. Mak dia kata, hang tak sawak pemurah lah, perangai hang pun memang tak pemurah pun. Mak dia pada awal lagi matikan dia dah. Lepas tu dia pun tanya mak dia. Dia tanya mak, kenapa mak cakap macam tu? Dia kata Hatim ni pemurah ni daripada kecil lagi. Hang ni daripada kecil memang tak pemurah. Macam mana mak? Hatim, dia kata, mak dia cerita, masa kecil dia beri susu anak dia ni Hatim, tiba-tiba ada satu lagi bayi nak susu, Hatim berhenti beri kepada orang tu susu. Budak bayi lagi. Zaman hang pula bila ada budak nak susu, pegang pula satu lagi hak mak dia tak nak bagi lagi. Tu aku tengok beza sangat mung antara kamu dengan ini orang panggil jibiliyah, tabiat fitrah yang Allah jadikan kepada macam tu. Jadi sabarlah dia pemurah. Bila pemurah ni ditutup aib. Itu bezanya tuan-tuan. Sekali pun batil. Faham makna batil? Sekali pun tak betul, tapi orang puji. Tuan-tuan dengar tak cerita namanya Robin Hood? Kalau tanya orang jenis orang putih, ada dua versi. Versi sokong. Puan-puan miskin, puan-puan dapat batuan. Tapi cara dia betul tak? Memang tak betul lah. Pergi ropok sini, ropok sana. Betul ke ropok? Tak boleh. Tengok. Tapi oleh kerana dia pemurah, orang kata, bagus dia. Walaupun dia tak betul. Bayangkan kalau dia betul. Saya hari ni mengalir air mata saya. Cerita benar. Arak ni kalau dia buat luar biasa. Kita ni baik, lebih kurang tu je lah, baik sikit-sikit. Arak ni baik luar biasa. Ceritanya ada seorang lelaki Arab. Lelaki ni Allah jadikan dia kasih yang amat sangat kepada anak-anak yatim, luar biasa. Dia beri bantuan, dia jaga, dia pelera, dia support, dia tolong, dia pergi ziarah, dia pergi siapa suruh sangat dia. Cerita ni orang daripada Bahrain. Daripada mana? Bahrain. Baik sangat. Sampai satu ketika, dek kerana dia baik sangat ni, dia sendiri tak tahu orang nak pakat, nak perkena kat dia. Macam mana orang nak perkena kat dia? Sebab orang tahu dia baik sangat. Orang buat macam mana? Dia pilih satu hari, sebab dia tahu dah orang ni perangai ni baik, gini jalan. Tahu dah, dia tahu dah jadual gini. Dia pasang video kamera tertutup dalam kereta orang baik ni. Orang baik ni namanya Khalil bin Ahmad ataupun Muhammad.
Pasang. Dia macam biasa, dia naik kereta, jalan dengan kereta dia lah. Jalan ni dia masuk satu lorong tu, macam mana, entah macam mana, mungkin ada lah orang lain pakat dengan dia, tapi bukan dia tahu, dia tak tahu. Dia berjalan, tiba-tiba di satu traffic light, mereka pakat ada mungkin dengan tentera, dengan polis, orang dia jaga jauh tu semua sekali. Sampai traffic light tu dimerahkan. Bila traffic light tu merah, tiba-tiba macam ada pekerja buat kerja. Dia merah ni macam biasalah dia. Pekerja buat kerja ni letak kong depan dia, seolah-olah macam nak cuci jalan ke apa. Selepas letak kong tu ada nama dia. Terima kasih, luar biasa, sebut nama ni. Dia macam tak perasaan biasa. Kemudian bangunan tu ada slide pula, gambar dia pula. Dia pun tengok macam mana gini. Tangan dia letak dada. Allah, air mata menangis. Tiba-tiba kereta sebelah tu akak cermin tu nama dia juga ucap. Sampai tahap tu. Dan mereka buat betul-betul lah. Lepas tu ada van pula tunjuk gambar ni, gambar nama dia juga. Pasang radio dan TV. Radio tu cerita hari dia juga. Akhirnya mereka baris, dia keluar, dia tahu. Lalu ditajukkan, manusia bila Allah kasih, manusia akan jadi kasih semua. Kalau ini penduduk bumi kasih kat dia, yakin dan percayalah penduduk langit lagi kasih pada dia. Kerana kaedah menyatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang masyhur, Allah apabila kasih pada seorang hamba, dia akan zahirkan kepada malaikatnya, hei malaikat, aku kasih kepada dia, mu kasihlah. Malaikat pun zahirkan kasih tu. Malaikat cakap dengan ahli langit, hei ahli langit, aku kasih pada dia, kami kasih dia, kamu kasihlah, kerana Allah kasih. Maka ahli langit pun cakap kepada ahli bumi, dan diberi dalam hati-hati ahli bumi untuk kasih pada dia. Tengok, Allah tunjuk. Kita tak kata dia maksum, dia orang, ada buah kelemahan dia, tapi oleh kerana dia baik, dia tolong anak yatim macam tu, Allah tunjuk. Allah tunjuk. Sekarang ni tuan-tuan, kalau kita tengok di dunia ni macam-macam benda pelik-pelik. Saya tak nak sebut benda pelik hak tak baik, saya nak sebut benda pelik hak baik-baik. 2 hari lepas, seorang daripada England ataupun Eropah jalan kaki, macam kita jual sate ke apa, eret ni daripada negeri dia nak pergi Mekah, baru siapa, perjalanan hampir 100 hari lebih, jalan kaki. Tak tahulah dia pakai visa mana, tapi biasa visa tu dia dulu teruslah. Jalan kaki 100 hari jalan kaki. Iaitu menyebabkan kita ingat firman Allah Ta'ala, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Pasti mereka akan datang kepada kamu, hei Ibrahim, hei Mekah, hei Kaabah. Mereka datang dengan berjalan kaki. Tengok, Allah sebut 1400 tahun dulu, tapi betul tak berlaku? Jalan kaki. Yalah, kita tak boleh lah jalan sakit kepala lutut lah, gelehok lah. Ada orangnya, bukan kita, bukan mesti kita, ada orangnya. Tapi Allah tunjuk. Nampak tengah eret ni, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuan-tuan, gema macam tu. Lepas tu Allah tunjuk, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Pasti mereka akan datang kepada kamu, hei Ibrahim, hei Mekah, hei Kaabah. Mereka datang dengan berjalan kaki. Tengok, Allah sebut 1400 tahun dulu, tapi betul tak berlaku? Jalan kaki. Yalah, kita tak boleh lah jalan sakit kepala lutut lah, gelehok lah. Ada orangnya, bukan kita, bukan mesti kita, ada orangnya. Tapi Allah tunjuk. Nampak tengah eret ni, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuan-tuan, gema macam tu.
pelik. Ni hak baik-baik. Jadi kalaulah bukan kerana penutupan Allah, sebab itu kita diajar doa, Allahumma astur uyubana wastur auratina wa amir rawatina. Ya Allah, tutuplah aib kita, tutuplah malu-malu kita, dan juga amankanlah rasa takut di kalangan kita. Kita rasa takut gini, takut ha ni, takut ha tu, takut hutang, takut fitnah, takut ni. Minta dia Tuhan, Allah lah segala-galanya. Sebab Allah yang menutupnya. Bila Allah menutupnya, tuan-tuan, itulah yang sebaik-baiknya. Hikmah yang ke-129, sifat lemah lembutnya. Apa makna sifat lemah lembutnya? Kasih sayang Allah. Allah ni kalau kita tengok ada 99 nama, antaranya Al-Halim, Maha lemah lembut. Al-Karim, Maha mulia. Al-Latif, Maha halus. Banyak. Sama Allah juga Al-Qahhar, Maha perkasa. Al-Jabbar, Maha backing, Maha kuat. Gah, sebab Allah. Al-Kabirul Muta'al, Maha tinggi, Maha agung, Maha besar. Itu Allah. Jadi dalam hikmah ini pengarang menyebut, anta ila hilmihi iza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi iza asaita. Kita nak kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah ini sebenarnya ada dua. Satu, kasih sayang Allah ketika kita taat kepada Allah. Dua, kasih sayang Allah ketika kita derhaka pada Allah. Bagi orang awam macam kita lebih nak masa kita derhaka ke Allah tu, kita nak kasih sayang Allah. Allah tutup aib kita, Allah tutup maksiat kita, Allah tutup perangai wuduh kita, Allah tutup jenayah kita, Allah tutup perkara yang tak baik pada kita, Allah penerima taubat perangai. Itu yang kita nak. Itu biasa orang awam. Kita semayang, kita menangis, kita berdoa, kita mohon, kita bergiam-giam. Itu orang awam biasa. Macam kita semuanya macam itulah. Jadi kita berhajat kepada kasih sayang Allah, sifat lemah lembut Allah pada masa kita derhaka itu. Itulah yang paling kita nak sangat. Kita nak sangat. Tetapi apabila manusia belajar ilmu, mengenali Tuhan, makrifah kepada Allah, mendalami ilmu dan rasa yakin yang tinggi, maka sebenarnya pengarang menyebut, anta ila hilmihi iza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi iza asaitah. Kamu kepada kasih sayang Allah ketika kamu taat kepadanya, sebenarnya itu lebih kamu berhajat ketika mana kamu berhajat pada masa kamu melakukan dosa kepada Tuhan. Terbalik. Masa taat ni, kasih sayang Allah lagi kita nak. Ini sebenarnya. Kenapa? Pertama, ghalibnya orang yang derhaka ni, orang yang melakukan kesalahan ni, dia taubat sungguh-sungguh. Banyak macam tu. Dia taubat sungguh, menangis, kalau insaf, banyak dan ramai. Jadi dia bergantung pada Allah tu tinggi. Kita telah baca beberapa hal macam mana kadang-kadang ahli maksiat itu dia lebih dekat dengan Allah daripada ahli taat. Bersyaratkan ahli maksiat itu dia hatinya pecah, redah,
dia letih, dia bergantung pada Tuhan, dia menangis, dia menginsafi. Sedangkan ahli ta'at kadang-kadang dia rasa aku, dia rasa angkuh, dia rasa besar, takabur. Ni puak-puak tak berapa betul semua ni, tak macam aku, selalu ke masjid ke surau. Yang disebut oleh Ibn Athaillah Sakandari, rubba ma'siyatin awrasat zullan wa inkisara khairum min ta'atin awrasat izzan wa istikbara. Apa makna? Boleh jadi maksiat yang dilakukan itu yang menyebabkan datang rasa redah, rasa kecil, rasa hina, rasa nak bertaubat kepada Allah jauh lebih baik daripada taat yang mewariskan dan melahirkan rasa takabur, rasa besar diri, rasa hebat sangat, rasa suci, rasa luar biasa. Tengok, ini dia. Kita perlu masa kita taat kepada Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah ni bila capak pada kita ketika mana kita taat kepada Allah dengan betul-betul, inilah yang memarkahkan kita dan dinilaikan kita pada kedudukan yang hebat. Kita perlu. Kenapa? Kerana bila kita sebut taat, tuan-tuan, dia lapis tu banyak. Nombor satu, kita kena faham, mana-mana ibadat pasti akan ada gangguan daripada syaitan dan iblis. Dia tak akan biarkan saja. Imam Ghazali sendiri pun sebut dah sampai 7-8 akabat supaya ibadat tu kita selamat. Ada orang pergi masjid riak, ada orang pergi masjid takabur, ada orang semayang nak nunjuk-nunjuk, ada orang semayang rasa dia lah perfect, baik, orang lain tak baik semua, dan seumpamanya. Kita bukan nak cakap dia bukan mesti kena declare saya tak, tapi hati. Oleh kerana itu, bila dia nak kacau kita ni macam-macam, tuan-tuan, kita ibadat ni dekat nak korban ni lah, dekat nak korban, kita ambil menatang korban. Kalau kita boleh ambil sebahagian lembu, okey tak? Okey. Tapi entah macam mana kita ni hari tu kita dapat rezeki murah, kita buat seekor lembu. Tok Imam pun dah baca, lembu hitam ni siapa punya? Ni Pak De, Mak Limah, Pak Ali, Kasim, Abang Mak, Yati, ni sebut nama 7 bahagian. Lembu aku ni siapa? Aku sebut. Ni Kak Long seorang, Pak De seorang, adik Mek seorang. Sebutlah nama, cukup 5. Lembu ketiga siapa ni? Ni Abu Bakar, Tijah. Sebut 3-4 orang, cukup 5 orang, 7 orang. Ni hak kubah besar. Dia mari kubah tu kerbau lah. Sekali ganda dengan lembu. Kecil lembu tu. Allah. Ni hak siapa? Ni hak Cikgu Mat. Dah Cikgu Mat dengan siapa? Dia seorang je. Mana Cikgu Mat? Batuk dulu Cikgu Mat. Cikgu Mat batuk dulu. Tak kata mana. Cikgu Mat betulan baru naik pangkat daripada 48 tu naik 52. Jadi dia niat nak tu, tapi tak apalah. Tapi kadang-kadang buah tu orang pun kata,
Besarnya cikgu ni main kasar lalu. Besar ni mesti sedap lagi kubah pula kubah bala. Allah mahanya. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah. Kubah tengok mata. Oh comel tanduk dia. Oh kulit dia. Oh doong dia pun. Lain lalu tu. Kadang-kadang manusia. Orang puji banyak ni payah juga kadang-kadang. Ini dia. Ini nak gambarkan kita nak korban. Allah kata fasalli li rabbika wanhar. Wanhar tu makna kita takdir fasalli li rabbika wanhar, wanhar li rabbika juga. Tu maknanya bilang taf tu. Kerana Tuhan. Kita bila kita buat macam tu, sebab itu Nabi ajar kepada Fatimah. Nabi kata, wahai Fatimah, saksilah binatang korban kamu tu. Tengok. Bangun, tengok. Masa sembelih tu, sebelum darah tu turun, dihapuskan dosa sampai kat Tuhan dulu. Sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Nusuk, ibadat-ibadatku tu termasuk korban lah. Nak buang tuan-tuan. Itu kita taat tu bagus tu. Tapi ada juga mari. Sebab itu kita mengharapkan. Tuan-tuan, manusia makin perfect, makin nampak kurang. Masjid ni cantik tak? Cantik. Bagus tak? Yang cakap kata bagus, yang kata okey tu siapa? Awak ni siapa? Saya ni mari gitulah masjid. Kerja apa? Kerja biasa je lah. Cikgu, ustaz, Tok Imeng. Dari segi nilai tu orang tak boleh pakai lagi. Dah siapa boleh nilai? Dia kena arkitek, dia kena engineer bahagian masjid ni. Tengok, dia kena tengok satu persatu JKR hak bahagian ni binaan. Tengok pula macam mana cukup dak besi, cukup dak batu, bagaimana gekoh ada ke tak, bocor ke tidak. Dia naik pula tengok cara pasang. Oh, bila dia kritik tu kita tengok rebah kawan ni. Allah, kita bagi kita perfect dah. Tapi tengok, itu nak cerita apa? Kena orang bidang tu. Sama juga orang-orang yang taat kepada Allah. Datang lagi orang yang taat kepada Allah, yang tahu, dia tengok kita, oi, jauh lagi, jauh. Ini menginsafkan kita. Tengok betul-betul. Jadi rupa-rupanya masa kita taat tu, kita sepatutnya bergantung pada Allah lebih. Setiap kali sudah sembahyang baca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima ibadat aku, terima taubat aku. Dua-dua kena nak. Ibadat kita tak tahu Allah terima ke tak. Kita je dak perasan okey tapi tak. Jadi hajat sungguh. Dalam Lataiful Ma'arif oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia kata ada orang salaf, mana salafus salih zaman dulu, 6 bulan dia doa supaya dia sempat Ramadan. 6 bulan kemudian dia doa supaya Allah terima ibadat dia di bulan Ramadan. Sungguh. Sebab itu anta ila hilmihi iza ata'tahu ahwaju minka. Kamu kepada kasih sayang Allah ketika mana kamu taat kepadanya, lebih kamu berharap, lebih kamu berhajat daripada ketika mana kamu deraka pada Allah. Ni hajat, harap. Orang zaman dulu memang macam tu. Dia harap.
Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, bagi saya lah tok wali sebesar-besar atas muka bumi ni selepas Rasulullah SAW, Abu Bakar. Ini bagi saya lah. Saya ingat kita pun boleh bersetuju macam tu. Abu Bakar. Tapi Abu Bakar bila naik jadi khalifah, ucapan pertama, inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Sesungguhnya aku dilantik di kalangan kamu, tapi aku bukanlah orang yang terbaik di kalangan kamu. Kalau dia bukan terbaik, siapa terbaik? Kita ke? Jauh sangat. Sahabat lain tak berani. Tapi itulah ucapan yang cukup hikmah. Dia menurunkan sayap dia serendah-rendahnya. Abu Bakar dalam satu riwayat, dia pergi rumah orang sebelum subuh bersih. Sayyidina Umar cuba pergi rumah orang tu nak bersih, tengok bersih tu. Sayyidina Umar tanya siapa bersih, kata tak ada royak. Akhir sekali bila Sayyidina Umar pergi awal pagi, tengok Abu Bakar pergi bersih. Sayyidina Umar mengiling kepala. Sayyidina Umar kata, ya Aba Bakrin, laqad at'abtal khulafa'a ba'dak. Wahai Abu Bakar, kalau inilah kerjamu, aku nak bagi tahu kamu sepatutnya, mana-mana khalifah yang akan datang selepas daripada kamu, dia akan penat, dia tak mampu. Bukan nak lawanmu, nak follow pun tak lepas. Lawan ni luar biasa lah. Nak follow pun tak lepas, nak ikut pun tak lepas. Ini orang ni, tuan-tuan, dia sentiasa macam tu. Sedangkan kalau kita, dia kekasih Allah, dia ke Nabi pun kata, kita walaupun nama kita Abu Bakar, kita tak jamin masuk syurga. Tapi Nabi tuding Abu Bakar ni masuk syurga. Dalam hadis sahih, Nabi tuding Abu Bakar ni boleh masuk kok mana-mana pintu syurga, kok mana-mana. Dalam riwayat Bukhari. Kita dapat satu tak pada? Kok mana-mana. Allah kita kok ibarat kok lesen kok. Kalau boleh beli 14 juta, belilah. Betul lah, kita ada duit, boleh belilah. Nak syurga macam tu. Tapi tak boleh. Bukan cara beli ni. Dia cara taat, cara ikhlas. Nabi kata, lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani hazihil ummah la rajaha imanu Abi Bakrin. Kalaulah ditimbang iman ini dengan iman umat sekalian ni, maka berat lagi iman Abu Bakar. Tengok orang macam ni, orang yang bertaraf macam itu, cakapnya, sifatnya gantung kat Tuhan kuat. Gantung kat Tuhan kuat. Sentiasa menginsafi diri, sentiasa menangis. Bukan dia betul pun semua sekali, sebab yang maksum Rasulullah kita kata. Tapi Allah pandu dia, Allah tunjuk dia. Banyak buah fikiran dia tu seolah-olah ilham Rabbani berlaku pada dia. Banyak kali saya nak cerita kisah yang lain. Jadinya tuan-tuan, itulah hebatnya Abu Bakar As-Siddiq. Saya rasa sekadar itulah dulu. Sebelum saya akhiri perbincangan pada kali ini, ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan. Nombor satu, kita sudah masuk 2 Zulhijjah. Kalau di Mekah 3 dah. Jadi bulan ni 1 sampai 10 sampai 15 ni kena upgrade sikit ibadah, banyak sikit. Tabung-tabung kalau nampak tu biasa bagi seria, bagilah 5 atau 10. Setiap kali masuk masjid bagilah 5 atau 10, ikut kemampuan. Jamu orang kalau ada ni. Ini penting. Orang tanya saya apa ibadat yang paling baik sekali dalam masa ni, saya jawab nombor 1 sekali haji lah. Tapi haji ni maklumlah kota dengan duit, dengan istita'ah macam-macam. Nombor 2 umrah.
Nombor 3, zikrullah banyak-banyak. Sebab antara tujuan ibadat haji itu, Allah kata liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallah. Jadi kita boleh bersyarikatkan zikir pada Allah banyak-banyak. Nombor 4, kita juga kena banyakkan baca Quran atau amalan salih. Sebab Nabi sebut ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah minal ashr. Qalu walal jihad ya Rasulullah. Qala walal jihad illa anna rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bizalika minhu syai'. Atau kama qala. Hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat oleh Ibn Abbasin dan juga Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Tak ada hari di mana amalan-amalan soleh Allah paling suka lebih daripada 10 hari pertama ni. Mereka tanya sekalipun jihad ya Rasulullah, sekalipun jihad, kecuali orang tu jihad dia keluar, dia bawa semua harta dia, dia tak balik, mana mati syahid, barulah dia afdal sangat. Tuan-tuan, ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Jadi amal soleh ni banyak. Antara yang kita sunatkan juga adalah puasa. Puasa yang ditekankan puasa hari Arafah. Tapi tahun ni kita bertembung 2 hari Arafah. Di Mekah hari Arafah jatuh pada hari Jumaat. Di tempat kita hari Arafah jatuh pada hari Sabtu lah. Jadi macam mana? Sepatutnya kita ikut kat kita. Tapi bagi saya, oleh kerana dia termasuk dalam 10 awal Zulhijjah, kita boleh puasa, tak ada masalah. Kita boleh puasa. Dan Nabi SAW sebut siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatain. Puasa pada hari Arafah dapat mengkifaratkan 2 tahun. Dapat mengkifaratkan dosa 2 tahun. InsyaAllah kalau boleh hari Arafah ni kita puasa. Dan hari Arafah ni juga kalau boleh hari Sabtu tu kita ada kelah juga. Cuma makanan tak payah sedia hari tu. Walaupun tak puasa lah, betul lah dia dah puasa hari tu. Jadi makanan buat semangat ikut orang-orang puasa. Cuma bawa duit je. Kita sedekah juga pada hari Arafah tu, sini majlis tu. Sebab saya nak ambil semangat hari Arafah tu. Dan mungkin kita ubah sikit. Kita juga zikir, kita juga tahlil, kita juga baca Quran, kita juga mengajar. Bukanlah lama pun, lebih kurang dah sejam setengah. Ya, kita buat macam biasa, tapi kita tambah, kita doa, kita ni mudah-mudahan Allah bagi kepada kita pada hari Arafah, hari Jumaat tu satu hadah, hari Sabtu tu kita buat. Kita maknanya kita tak cuti lah, maknanya lebih baik kita belajar, kita gandakan pahala-pahala kita, insya-Allah. Itu yang saya nak sampaikan. Bersama saya ni Masjid Jamal suruh declare ada dalam 6 buku dengan harga RM50 sahaja. Salat istikharah, salat taubat, salat duha, salat witir, salat istisqa dan salat hajat, termasuk inilah doaku. Bersama dengan Cik Jamal dia buat package macam tu. Jadi boleh tengoklah. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.